A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hanafiah bin Yusuf dari SMK Seri Bekalan ingin memberikan sedikit perkongsian format instrumen pendidikan Islam KSSM kertas 1223/1. Diharapkan sedikit perkongsian ini akan menjadi panduan untuk anak-anak calon SPM 2021 menghadapi kertas pendidikan Islam ini. Jom kita teruskan perkongsian ini. Anak-anak SPM, untuk makluman semua, format SPM telah berubah dari sistem KBSM kepada KSSM mulai tahun 2021 ini. Perubahan ini juga menyebabkan format kertas pendidikan Islam turut berubah. Jom kita refresh semula pemugaran format KSSM mulai 2021 mata pelajaran pendidikan Islam kod 1223. Berikut adalah surat siaran rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan takwim pentaksiran Pusat Tingkatan 5 CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2021. Berikut ini merupakan takwim pentaksiran 1223/2 Pendidikan Islam kertas 2. Kertas ini sepatutnya dilaksanakan pada bulan Jun hingga September ini. Namun setakat ini, tarikh ini telah ditunda ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Ini pula adalah siaran format pentaksiran CJ Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021, mata pelajaran pendidikan Islam kod 1223. Format pentaksiran ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan telah diedarkan ke seluruh sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Berdasarkan buku format pentaksiran, terdapat 11 objektif mata pelajaran OM. Objektif mata pelajaran yang pertama, membaca ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. OM2, melazimi bacaan Al-Quran dalam kehidupan. Kata kunci di sini, OM1 membaca, OM2 melazimi. Ini adalah termasuk dalam bidang Al-Quran. Objektif mata pelajaran seterusnya, OM3, menghafaz ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. OM4, mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam solat dan amalan kehidupan. OM5, merumus kefahaman ayat Al-Quran pilihan dan mengamalkannya. OM6, membaca hadis pilihan dengan betul. OM7, merumus kefahaman hadis pilihan dan mengamalkannya. Jadi di sini kita akan lihat kata kunci, menghafaz ayat pilihan. OM4, mengamalkan bacaan ayat hafazan. OM5, merumus kefahaman ayat Al-Quran. OM6, membaca hadis pilihan. Dan OM7, merumus kefahaman hadis. Objektif mata pelajaran seterusnya, OM8, merumus kefahaman akidah Islamiah dan meyakini sebagai pegangan dan tunjang dalam kehidupan. OM9, merumus kefahaman ilmu fiqah dan mengamalkannya serta menghayatinya dalam kehidupan. OM10, merumus kefahaman sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta mengambil iktibar daripadanya. Dan OM11, merumus kefahaman akhlak Islamiah dan mengamalkan serta menghayatinya dalam kehidupan. Berdasarkan buku format pentaksiran tersebut, terdapat juga 6 objektif pentaksiran ataupun dikenali sebagai OP. Objektif pentaksiran OP mata pelajaran pendidikan Islam OP1, kemahiran membaca. Keupayaan membaca Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih dan membaca hadis dengan betul.
OP2, kemahiran menghafaz, iaitu keupayaan menghafaz ayat-ayat Al-Quran pilihan dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Objektif pentafsiran seterusnya, OP3, mengingat dan memahami, keupayaan calon memahami ayat Al-Quran pilihan, hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. OP4, mengaplikasi, keupayaan menggunakan kefahaman ayat Al-Quran pilihan, hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. OP seterusnya, OP5, menganalisis, keupayaan menganalisis kefahaman ayat Al-Quran pilihan, hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Dan OP yang terakhir, kemahiran menilai, keupayaan menilai kefahaman ayat Al-Quran pilihan, hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Anak-anak calon SPM, berikut merupakan format pentafsiran kertas 1, 2, 2, 3. Format pentafsiran mata pelajaran Pendidikan Islam menggunakan dua instrumen iaitu kertas 1, 1, 2, 2, 3, 1. Kertas ini berbentuk ujian bertulis. Manakala kertas 2, 1, 2, 2, 3, 2. Kertas ini berbentuk ujian tilawah dan hafazan Al-Quran, bacaan hadis yang dinamakan sebagai pentafsiran pusat. Berikut merupakan format instrumen pentafsiran SPM KSSM mulai tahun 2021. Kita akan lihat jenis instrumen. Untuk kertas 1, jenis instrumennya ialah ujian bertulis. Manakala untuk kertas 2, jenis instrumennya ialah ujian tilawah dan hafazan Al-Quran yang dikenali sebagai pentafsiran pusat. Manakala jenis item untuk kertas 1, jenis itemnya ialah subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka, subjektif berstruktur. Manakala untuk kertas 2, jenis itemnya ialah subjektif respon terhad. Seterusnya, bilangan soalan. Untuk kertas 1, bilangan soalannya ialah 5. Calon-calon SPM digendaki menjawab semua soalan yang dikemukakan dalam bentuk ujian bertulis. Manakala untuk kertas 2, terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ialah tilawah sebanyak 50 markah, bahagian B hafazan 30 markah dan bahagian C membaca hadis sebanyak 20 markah. Untuk jumlah markah, kertas 1 sebanyak 100 markah, manakala untuk kertas 2 juga sebanyak 100 markah. 100 markah daripada kertas 1 diambil wajarannya menjadi 80%, manakala 100 markah daripada kertas 2 dijadikan wajarannya sebanyak 20%. 80% dicampur 20% wajaran, maka inilah grade ataupun markah yang diperolehi oleh calon-calon SPM. Seterusnya ialah konstruk. Apakah itu konstruk? Konstruk ialah suatu perkara yang boleh ditaksir atau diukur. Untuk kertas 1, konstruk yang digunakan adalah mengingat dan memahami. Yang kedua, mengaplikasi. Yang ketiga, menganalisis. Dan yang terakhir, menilai. Untuk kertas 2, konstruk yang digunakan ialah kemahiran tilawah Al-Quran, kemahiran menghafaz Al-Quran dan kemahiran membaca hadis. Okey, seterusnya tempoh ujian. Untuk kertas 1, tempoh ujiannya selama 2 jam 30 minit. Untuk kertas 1, terdapat 5 soalan yang wajib dijawab oleh semua calon. Maka, cadangan masa yang diperuntukkan untuk setiap soalan adalah selama 30 minit. Dinasihatkan kepada semua calon SPM supaya dapat menguruskan masa dengan baik. Untuk kertas 2, sehingga kini, tempoh ujian ditunda ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Seterusnya, cakupan konteks. Cakupan konteks untuk kertas 1 termasuk dalam standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP KSSM tingkatan 4 dan 5. Manakala cakupan konteks untuk kertas 2
ialah ayat bacaan, hafazan dan hadis tingkatan 4 dan 5. Aras kesukaran pentafsiran SPM ke SSM bagi kertas 1 dan kertas 2, nisbah aras kesukarannya iaitu 5 nisbah 3 nisbah 2. Bermaksud, aras kesukaran rendah sebanyak 50%, aras kesukaran sederhana sebanyak 30% dan aras kesukaran tinggi sebanyak 20% bagi setiap soalan. Untuk kaedah penskoran pentafsiran yang digunakan ialah untuk kertas 1 analitik, holistik. Manakala untuk kertas 2 ialah holistik. Apakah yang dimaksudkan dengan analitik? Analitik ialah penyelidikan atau penghuraian sesuatu masalah. Manakala holistik pula ialah bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Manakala untuk alatan tambahan, tiada alatan tambahan bagi kedua-dua kertas. Okey, baiklah. Berikut adalah merupakan contoh-contoh soalan yang terdapat dalam buku format pentafsiran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, contoh soalan satu ini mencakupi ayat kefahaman hadis dan tajwid tingkatan 4 dan 5. Untuk soalan 2 pula, mencakupi bidang akidah Islamiah tingkatan 4 dan 5. Manakala contoh soalan untuk soalan 3 mencakupi bidang ilmu fiqah tingkatan 4 dan 5. Contoh soalan 4 mencakupi bidang ilmu sirah, tamadun dan tokoh tingkatan 4 dan 5. Untuk soalan 5, contoh soalan 5 mencakupi bidang akhlak Islamiah tingkatan 4 dan 5. Jadi kesimpulannya di sini, cakupan item kertas 1, 1223/1, kita boleh nampak secara keseluruhannya soalan 1 merangkumi ayat kefahaman, tajwid, hadis. Manakala untuk soalan 2 merangkumi bidang akidah Islamiah iaitu akidah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Manakala untuk soalan 3 mencakupi bidang ilmu fiqah tingkatan 4 dan 5. Manakala untuk soalan 4 bidang sirah, tamadun dan tokoh, dan untuk soalan 5, soalan yang terakhir, mencakupi bidang akhlak Islamiah tingkatan 4 dan 5. Okey, kita pergi pada agihan item kertas 1, 1223/1. Untuk soalan 1, kefahaman ayat, tajwid dan hadis. Soalan 2, akidah Islamiah tingkatan 4 dan 5. Soalan 3, ilmu fiqah tingkatan 4 dan 5. Soalan 4, sirah, tamadun dan tokoh tingkatan 4 dan 5. Dan soalan 5, akhlak Islamiah tingkatan 4 dan 5. Okey, baiklah. Bagi taburan item kertas 1, 1223/1 ini berkisar kepada maksud kalimah, maksud ayat, maksud isi utama, faktor, sebab, punca, cara mengatasi dan pengajaran ayat, kefahaman dan hadis. Okey, baiklah. Perkongsian seterusnya tentang teknik menjawab soalan SPM mengikut bidang. Kita akan lihat yang pertama, bidang tilawah. Kita akan melihat tajuk-tajuk ayat kefahaman, maksud kalimah, maksud pengertian, pengajaran ayat dan hadis, contoh-contoh item SPM KSSM. Berikut adalah bidang ayat kefahaman. Untuk tingkatan 4 terdapat 4 tajuk ayat kefahaman iaitu larangan rasuah, memahami sunatullah, larangan mempersenda agama, dakwah pemacu kemajuan. Untuk tingkatan 5 terdapat 3 tajuk ayat kefahaman iaitu ciri-ciri mukmin berjaya, memahami keutamaan dalam tindakan, kepelbagaian bangsa dalam Islam. Jadi untuk soalan bidang ayat kefahaman, kebiasaannya soalan berkisar tentang maksud, faktor, kesan ataupun cara untuk mengatasi masalah. Okey, baiklah. Untuk bidang hadis, tingkatan 4 terdapat 2 tajuk iaitu hindari dosa-dosa besar, kemuliaan berdikari. Manakala untuk tingkatan 5, tajuknya ialah setiap orang ialah pemimpin, 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Baiklah, untuk bidang ayat kefahaman dan hadis terdapat satu soalan maksud kalimah. Jadi berikut adalah panduan jawapan untuk maksud kalimah. Yang pertama, calon hendaklah menulis jawapan lengkap untuk mendapat markah penuh 2. Manakala yang kedua, tulis kalimah dengan betul dan noktah bertindih selepasnya.
Yang ketiga, fahami maksud ayat secara keseluruhan, membantu calon untuk menjawab dengan baik. Okey, ini adalah contoh item maksud kalimah. Dalam soalan terdapat dua kalimah yang digariskan, di mana calon dikehendaki menjawab kedua-dua kalimah tersebut. Contoh soalan, berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud kalimah yang bergaris di bawahnya, 2 markah. Jadi saya ambil satu contoh, perkataan bil ismi, noktah bertindih dengan cara salah. Jadi calon dikehendaki menjawab dengan cara begini. Okey, untuk soalan maksud atau pengertian, berikut adalah panduan jawapan maksud atau pengertian. Yang pertama, jawapan lengkap untuk markah penuh 2. Sekurang-kurangnya 2 isi, jika lebih adalah lebih baik. Jawapan dalam bentuk isi, bukannya dalam bentuk poin. Dan yang keempat, mulakan dengan pendahuluan jawapan. Okey, kita akan lihat contoh soalan pengertian. Apakah maksud rasuah? 2 markah. Maksud rasuah ialah, ini dinamakan sebagai pendahuluan jawapan, sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Jadi di sini terdapat 3 pecahan. Untuk memperolehi 2 markah penuh, cukup 2 pecahan sahaja. Untuk item seterusnya, pengajaran ayat serta hadis. Calon-calon dikehendaki memahami maksud, pernyataan ayat dan kefahaman kandungan ayat atau hadis sebelum menjawab. Memulakan jawapan dengan kita hendaklah, isi, kata hubung dan huraian. Kita hendaklah dikenali sebagai mukadimah, kata hubung boleh guna suka, supaya, untuk, kerana, agar. Pengajaran ayat, pendahuluannya, mulakan jawapan dengan kita hendaklah, isi, sambung kata hubung suka, supaya, untuk, kerana, agar, huraian, sambung huraian ringkas. Jadi jawapan lengkap terdiri daripada pendahuluan, isi dan huraian. Okey, di sini terdapat contoh jawapan pengajaran ayat atau hadis. Kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah agar hidup diberkati Allah. Kita hendaklah adalah pendahuluan, menjauhi perbuatan rasuah adalah isi, agar merupakan kata hubung dan hidup diberkati Allah sebagai huraian. Contoh yang kedua, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar disayangi Allah. Jadi kita hendaklah adalah sebagai pendahuluan, mencari rezeki yang halal adalah sebagai isi, agar adalah kata hubung dan disayangi Allah adalah sebagai huraian. Okey, kita akan lihat contoh-contoh item yang terdapat dalam bidang tilawah dan hadis sebagai panduan kepada calon-calon untuk menjawab soalan SPM. Contoh satu item SPM, berikut merupakan contoh kepada pengertian kalimah. Terdapat 2 kalimah yang bergaris. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud kalimah yang bergaris di bawahnya, 2 markah. Jadi calon-calon dikehendaki menjawab kedua-dua maksud kalimah. Untuk yang pertama, maksud kalimah fasiru bermaksud mengembaralah, maka mengembaralah. Dan yang kedua, wala tahinu, jangan berasa lemah. Ini pula adalah contoh 2 item SPM, soalan berbentuk maksud ataupun pengertian. Soalannya berbunyi, apakah maksud sunatullah 2 markah? Okey, ini adalah contoh jawapan item soalan tadi. Apakah maksud sunatullah 2 markah? Calon-calon dikehendaki menjawab seperti berikut. Sistem dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap semua makhluk, 1 markah. Dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut, 1 markah. Jadi untuk soalan pengertian ataupun maksud, calon-calon dikehendaki menjawab seperti apa yang ada di dalam buku teks. Seterusnya adalah contoh 3, item SPM. Soalan berbunyi, terangkan kepentingan mengkaji sejarah terdahulu, 4 markah. Soalan ini menggunakan kata tugas terangkan. Untuk soalan terangkan, calon-calon dikehendaki menjawab 2 isi, 2 huraian untuk mendapat markah penuh 4.
Okey, ini adalah contoh jawapan soalan kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Contoh jawapan, dapat mengetahui sebab kejayaan umat terdahulu satu markah sebagai isi agar menjadi inspirasi kepada generasi muda pada hari ini satu markah huraian. Yang kedua, mengambil iktibar dari kemusnahan umat terdahulu satu markah sebagai isi supaya menjauhi segala larangan Allah SWT satu markah sebagai huraian. Okey, ini adalah contoh 4 yang terdapat dalam soalan bidang ayat kefahaman dan hadis. Soalannya berbentuk item kebat. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Ini dikenali sebagai stimulus. Huraikan cara anda menyokong kempen di atas 4 markah. Okey, ini adalah contoh jawapan soalan kebat tadi. Huraikan cara anda menyokong kempen di atas 4 markah. Menjauhi rakan yang sering melakukan perbuatan tersebut. Ini bertujuan untuk mengelakkan kemurkaan Allah SWT. Kesannya akan wujud umat Islam yang bersih dari perbuatan zina atau seks bebas. Kesimpulannya, kita hendaklah menjauhi segala larangan Allah SWT untuk menjamin keharmonian hidup bermasyarakat. Jadi di sini terdapat tips ataupun panduan untuk menjawab soalan kebat. Jawapan mestilah dalam bentuk perenggan. Ini adalah contoh jawapan yang dalam bentuk perenggan. Punya 4 kriteria iaitu isi, I, H sebagai huraian, HL sebagai huraian lengkap, K atau OM sebagai kesimpulan ataupun olahan menarik. Okey, seterusnya kita akan melihat teknik menjawab soalan SPM dalam bidang akidah Islamiah. Kita akan melihat tajuk-tajuk akidah dan contoh-contoh item. Okey, baiklah. Untuk bidang akidah Islamiah, tiga tampak tajuk-tajuknya ialah Al-Muntakim, Al-Jabar, Perkara Membatalkan Iman, Ajaran Sesat. Untuk tingkatan 5, tajuknya ialah Al-Syahid, Al-Raqib, Ahli-Sunnah wal Jamaah. Okey, kita akan lihat contoh-contoh soalan dalam bidang akidah Islamiah. Kita akan lihat contoh 1. Apakah maksud nama Allah Al-Jabar? 2 markah. Jadi kita lihat contoh jawapannya. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Okey, contoh 2. Jelaskan 2 bukti nama Allah SWT Ar-Raqib, 2 markah. Jadi contoh jawapannya, Allah SWT maha menguasai manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya, 1 markah. Allah SWT sentiasa menguasai manusia dalam aspek hubungan sesama manusia, 1 markah. Okey, seterusnya contoh-contoh soalan dalam bidang akidah Islamiah. Contoh 3. Soalan berbunyi, nyatakan perkara yang boleh membatalkan iman melalui i'tikad berserta contoh. Iman boleh terbatal melalui 3 perkara, melalui i'tikad, melalui perkataan, melalui perbuatan. Daripada soalan, fokus kepada i'tikad. Jadi untuk i'tikad ini terbagi kepada 4 perkara iaitu Al-Uluhiyah, An-Nubuwah, Al-Ghaibiyat, Al-Syariah. Calon-calon SPM boleh memilih keempat-empat bidang ini. Sebagai contohnya, saya pilih dalam bidang An-Nubuwah. An-Nubuwah 1 markah. Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Ini adalah sebagai contohnya. Okey, baiklah. Perkongsian seterusnya, teknik menjawab soalan SPM dalam bidang ilmu fiqah. Kita akan meneliti dahulu tajuk-tajuk ilmu fiqah dan contoh-contoh item yang terdapat dalam bidang ilmu fiqah. Dalam bidang ilmu fiqah, untuk tingkatan 4, tajuk-tajuknya ialah Haji dan Umrah, Sembelihan, Korban dan Akikah, Muamalat, Solat Sunat Duha, Solat Sunat Gerhana. Manakala untuk tingkatan 5, tajuk-tajuknya ialah Solat Sunat Istikharah, Solat Sunat Tasbih, Perkahwinan, Kemahiran keibubapaan, Pengurusan harta selepas kematian, Jenayah dalam Islam. Untuk makluman calon-calon SPM, bidang ilmu fiqh ini perlu diberi perhatian yang lebih kerana banyak tajuk dan fakta yang perlu dikuasai oleh calon-calon SPM. Untuk bidang ilmu fiqh, contoh soalan, kita lihat contoh 1. Jelaskan maksud muamalah Islam, 2 markah. Jadi di sini soalan minta pada pengertian ataupun maksud. Jadi di sini contoh jawapannya, hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Contoh 2. Soalan dalam bidang ilmu fiqh, senaraikan 2 unsur haram dalam muamalat Islam, 2 markah.
Soalan berbentuk senaraikan. Ini adalah soalan yang berbentuk aras sederhana. Okey, seterusnya saya akan berkongsi sedikit teknik menjawab soalan dalam bidang tamadun Islam. Kita akan teliti dahulu tajuk-tajuk yang ada dalam bidang tamadun Islam ini dan contoh-contoh item dalam bidang tamadun Islam. Untuk bidang tamadun Islam, tingkatan 4 terdapat sebanyak 4 tajuk, iaitu Khulafa' Rashidin, Kerajaan Umayyah, Tokoh-tokoh Islam dan Kerajaan Abbasiyah. Manakala untuk tingkatan 5 terdapat 2 tajuk, iaitu Kerajaan Osmaniyah dan Tokoh-tokoh Islam. Jom kita lihat contoh soalan dalam bidang sirah dan tamadun. Contoh 1. Jelaskan riwayat hidup Saidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 markah. Untuk soalan riwayat hidup, calon-calon dinasihatkan supaya memberi jawapan fakta yang tepat dan benar tentang tokoh. Contoh 2. Soalan dalam bidang sirah dan tamadun. Jelaskan pencapaian Kerajaan Khulafa' Rashidin dari segi politik. 4 markah. Jadi soalan berkisar tentang pencapaian dari segi politik. Contoh seterusnya ialah contoh 3. Terangkan 2 iktibar daripada pemerintahan Kerajaan Khulafa' Rashidin. Kata kunci soalan ini ialah terangkan 2 iktibar pemerintahan Kerajaan Khulafa' Rashidin. Jadi soalan terangkan memerlukan 2 isi 2 huraian. Contoh jawapan yang kita boleh lihat dalam buku teks, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Contoh kedua, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Berikut adalah contoh 4. Untuk makluman calon SPM, contoh 4 ini adalah contoh soalan yang diambil daripada tajuk Tokoh-tokoh Islam. Contoh soalannya, nyatakan riwayat hidup beliau. 2 markah. Untuk soalan ini, memerlukan jawapan yang berbentuk fakta yang tepat. Okey, perkongsian seterusnya, teknik menjawab soalan dalam bidang akhlak Islamiah. Jadi kita akan teliti dahulu tajuk-tajuk yang terdapat dalam bidang akhlak Islamiah ini dan contoh-contoh item untuk soalan akhlak Islamiah ini. Okey, baiklah. Untuk bidang akhlak Islamiah, tingkatan 4 terdapat 4 tajuk. Yang pertama, bersikap benar menjauhkan kemunafikan, khauf dan rajak, adab terhadap orang sakit dan OKU, dan wasatiyah menjamin kecemerlangan. Bagi tingkatan 5 pula terdapat 4 tajuk. Yang pertama, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa, istiqamah, jalan menuju mujahadah, alam sekitar, penenang minda dan tajuk terakhir sifat mazmumah meracuni hati. Jom kita lihat contoh-contoh item terdapat dalam bidang akhlak Islamiah. Contoh 1. Apakah maksud sifat sikap benar? 2 markah. Jadi di sini contoh jawapannya. Sikap benar, tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. 2 markah. Seterusnya adalah contoh 2, instrumen dalam bidang akhlak Islamiah. Contoh soalan, jelaskan 2 konsep khauf dan rajak. 4 markah. Soalan ini menggunakan kata tugas jelaskan 2 konsep khauf dan rajak. Ini adalah contoh-contoh jawapan yang terdapat di dalam buku teks. Okey, perkongsian seterusnya panduan kepada calon SPM ketika menjawab soalan. Okey, sebagai peringatan kepada calon-calon SPM, semasa menjawab soalan, hendaklah memerhatikan kata tugas yang digunakan dalam soalan. Contohnya, soalan menggunakan kata tugas nyatakan, memadai ringkas, lebih baik lengkap untuk jawapannya. Yang kedua, kata tugas senaraikan, memadai ringkas, lebih baik lengkap. Kata tugas yang ketiga, jelaskan, jawapan lengkap dan boleh difahami. Dan yang keempat, soalan yang bermula dengan kata tugas terangkan, huraikan, bincangkan. Lengkap disertai dengan huraian ringkas. Kata tugas ini akan menentukan kedudukan markah calon-calon SPM. Ini pula panduan menjawab soalan item kebat.
Pendidikan Islam Kertas 1 1223/1. Jom kita lihat contoh item kebat. Syirik merupakan kezaliman besar. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas 4 markah. Kata tugas yang digunakan dalam soalan kebat ini ialah hujah. Calon-calon dikehendaki melengkapkan 4 perkara iaitu isi, huraian lengkap, kesimpulan untuk mendapatkan markah penuh 4. Jadi ini adalah contoh jawapan kebat. Hujah saya, perbuatan syirik akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dalam masyarakat yang merupakan suatu kezaliman. Hal ini kerana wujudnya fitnah serta tuduh-menuduh antara satu sama lain. Kesannya, masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak tenteram dan Allah akan menimpa azab ke atas umat yang syirik kepada Allah. Oleh itu, kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik agar hidup diberkati Allah. Sekadar nukilan dan renungan untuk calon-calon SPM. Kejayaan cemerlang untuk mendapat A+ merupakan jihad. Buang anggapan subjek PI boleh target saat-saat akhir. Tanpa usaha, doa dan tawakal, kejayaan tidak akan menjelma. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian ini. Diharapkan sedikit perkongsian ini dapat menjadi panduan dan manfaat untuk anak-anak SPM 2021 menghadapi kertas 1223/1 ini. Saya Ustaz Muhammad Nafiah bin Yusuf dari SMK Seri Pangkalan menyusun jari 10. Mohon ampun dan maaf jika sepanjang perkongsian ini terdapat kelemahan dan kekurangan. Saya doakan anda terus mencapai kejayaan cemerlang dalam SPM dan dalam kertas pendidikan Islam ini. Izinkan saya undurkan diri dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.